Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Nurisa Seman. Hari ini saya nak mengajar subjek perakaunan tingkatan 6. Topik yang saya pilih adalah prinsip perakaunan yang diterima umum atau huruf ringkasnya adalah PPDU. Topik ini adalah untuk pelajar perakaunan tingkatan 6 yang berada di semester 1 dan ulangan 1. Okey, kita mulakan sekarang. Prinsip perakaunan yang diterima umum atau ringkasnya PPDU ialah satu set piawaian atau peraturan yang diguna pakai dalam profesyen perakaunan. Terdapat dua jenis prinsip dalam PPDU, iaitu yang pertama prinsip perakaunan boleh didefinisikan sebagai satu gabungan doktrin atau piawai yang dihubungkan dengan teori dan kaedah perakaunan yang berfungsi untuk menjelaskan amalan semasa dan panduan untuk pemilihan kaedah-kaedah. Yang kedua adalah andaian perakaunan yang kadang-kadang juga disebut sebagai konvensyen perakaunan, ialah satu kaedah yang telah disetujui secara umum oleh para akaunten. Andaian perakaunan hampir sama dengan prinsip perakaunan dan oleh sebab itu sesetengah bahan rujukan mengelaskan prinsip sebagai andaian atau sebaliknya, iaitu kedua-duanya diguna secara silih berganti. Sesetengah rujukan pula menggabungkan kedua-dua prinsip dan andaian yang dirangkumi sebagai konsep-konsep perakaunan. Okey, kita teruskan. Kita pergi kepada prinsip perakaunan. Yang pertama adalah catatan bergu. Catatan bergu ialah urus niaga dicatat sekurang-kurangnya dalam dua akaun yang berlainan dengan jumlah yang sama. Maksudnya kat sini ada catatan debit, ada catatan kredit dengan angka yang sama. Kedua B ialah kos sejarah. Urus niaga direkod pada nilai kos asal pada masa diperoleh atau dibeli atau selepas perkhidmatan diperoleh. Kos sejarah ni kos asal, kos semasa aset tu dibeli. Ketiga, wang sebagai ukuran. Hanya urus niaga yang boleh dinilai dengan mata wang dicatat dalam buku perniagaan. Maksudnya kat sini, yang tiada nilai wang tidak dapat direkod. Sepertinya kejujuran, pengalaman. Itu tak ada nilai wang, jadi kita tak boleh rekod dalam buku akaun perniagaan. Seterusnya yang entiti berasingan. Semua aktiviti perniagaan mestilah diasingkan daripada aktiviti ekonomi pemilik. Bila ada berlaku kemasukan, kita akan rekod sebagai modal, dan bila ada berlaku pengeluaran atau pengambilan, kita akan rekodkan sebagai ambilan. Yang realisasi, hanya mengiktiraf atau merialiskan hasilnya dalam tempoh hasil tersebut diperoleh. Pemadanan, hasil yang diperoleh dipadankan dengan belanja yang dilibatkan dalam tempoh perakaunan yang sama. Ini kita padankan hasil yang berlaku dalam tempoh tersebut dengan belanja yang berlaku dalam tempoh tersebut. Bila ada tak akru, kita akan tambah. Biasanya tak akru akhir lah. Okey, tak akru awal kita akan tolak sebab dah ambil kira tempoh yang lepas. Tapi kalau tak akru akhir, tempoh semasa. Terdahulu pula, kalau ada terdahulu awal, kita akan tambah sebab tempoh semasa datang pada tahun lepas. Tapi bila berlaku terdahulu atau prabaya akhir, kita perlu tolak sebab tempoh akan datang. Jika objektifan, urus niaga yang telah direkod perlu disokong oleh bukti-bukti dokumen yang nyata. Maksudnya dekat sini, mesti setiap urus niaga yang berlaku mesti ada dokumen untuk membuktikannya seperti resit, invoice dan sebagainya. Kematerialan, hanya butir-butir yang berkepentingan relatif kepada
keseluruhan perniagaan itu sahaja yang perlu direkodkan. Dekat sini dalam bahasa mudah, nilai-nilai yang kecil yang tak material kita akan hapuskan sebagai belanja di penyata pendapatan. Manakala nilai-nilai yang besar kita tak boleh hapuskan. Kita kena bawa dia ke penyata kedudukan keuangan atau kunci kira-kira. Ketekalan. Suatu kaedah dan praktis perakaunan hendaklah diamalkan secara konsisten dalam tempoh yang berpanjangan. Maksudnya kat sini, apabila satu kaedah tu telah dipilih, kita kena berterusan menggunakan. Contohnya, susuk nilai yang telah dipilih ialah garis lurus. Jadi, kita akan berterusan menggunakan kaedah garis lurus. J. Konservatisme. Semua belanja yang mungkin berlaku perlu diambil kira, tapi hasil hanya direkod apabila ia realis. Maksudnya kat sini kita kena berhati-hati. Konservatisme ni adalah berhati-hati. Jangan terlebih nyata untung, terlebih nyata rugi yang belum pasti boleh diambil kira. Untung yang belum pasti tak boleh diambil kira. Seterusnya, kependedahan penuh. Semua maklumat yang boleh mempengaruhi pengguna penyata keuangan perlu dilaporkan. Semua perlu didedahkan. Andaian perakaunan terdiri daripada usaha berterusan. Perniagaan diandaikan mempunyai hayat yang berterusan bagi satu jangka masa yang tidak terbatas. Yang kedua, tempoh perakaunan. Hayat perniagaan perlulah dibahagikan kepada tempoh-tempoh tertentu bagi tujuan mengukur prestasi perniagaan. Yang C, mata wang yang stabil. Nilai mata wang dianggap sentiasa stabil. Perubahan harga disebabkan oleh faktor ekonomi tidak diambil kira dalam jangka pendek yang munasabah. Kita pergi kepada contoh. Saya ambil contoh-contoh yang mudah sebab saya tak nak video ni terlalu panjang. Okey, contohnya yang pertama, perihalkan andaian usaha berterusan dan nyatakan dua contoh amalan perakaunan yang bertepatan dengan andaian itu. Okey, perihalkan maksudnya kita kena jelaskan dia dan kita kena beri amalan lah yang biasa kita gunakan. Kita cuba lihat jawapan dia. Andaian usaha berterusan ialah satu entiti itu apabila ditubuhkan, diandaikan akan terus-menerus wujud di masa akan datang. Dia akan berterusan, tak akan diberhentikan dalam masa yang singkat lah. Okey, amalannya penggunaan kos sejarah. Kita dah pergi tadi kos sejarah kan. Kita rekod gunakan kos asal. Okey, membuat laporan keuangan secara berkala. Berkala maksudnya ada tempoh. Mungkin dia buat 3 bulan. Mungkin dia buat 6 bulan atau setahun. Tapi kebanyakan perniagaan biasa buat setahun. Penggunaan asas akruan. Asas akruan bukan asas tunai. Asas akruan ni kita akan jumpa lah. Ada yang terakru, terdahulu, prabayar, belum bayar. Contoh yang kedua. Saya bagi dulu contoh lah. Nanti saya bincangkan jawapan dia dulu. Kemudian. Okey, bagi setiap urus niaga yang berikut, nyatakan prinsip perakaunan yang tidak dipatuhi. Yang pertama, perniagaan Mary membeli 10 bakul sampah dengan harga 10 seunit. Bakul itu dijangka dapat digunakan selama 2 tahun. Kos bakul itu dipermodalkan dan disubnilaikan setiap tahun. Nampak tu? Bakul sampah ni dia nilai dia kecil kecil. Dan selalunya kita nilai kecil-kecil ni jarang kita ambil kira tapi dekat sini dia dipermodalkan dan disubnilaikan setiap tahun. Ini soalan yang pertama. Kita cuba tengok soalan yang kedua. Saya akan bagi jawapan kemudian. Encik Mutu menyewa 2 tingkat rumah kedai. Tingkat bawah digunakan untuk perniagaan kedai runcit, manakala tingkat atas dijadikan kediamannya sekeluarga. Sewa bulanan ialah 500, 300 untuk tingkat bawah dan 200 untuk tingkat atas.
Kesemua belanja disewa direkodkan sebagai belanja kedai runcit. Nampak tu dekat sini dia sewa 500. 300 untuk tingkat bawah adalah untuk kedai Kedai dia memang perniagaan dia, tapi kita tengok tingkat atas. Tingkat atas 200. 200 tu kediaman. Kediaman bukan urusan perniagaan. Jadi tapi dekat sini dia ambil kira semua sebagai belanja sewa kedai. Cuba kita tengok jawapan. Yang pertama tadi. Yang pertama tadi, yang bakul tadi kan, dia tidak mematuhi prinsip kematerialan sebab nilai dia kecil. Kecil, kita boleh hapuskan sebagai belanja dalam penyata pendapatan. Manakala yang kedua tadi, dia sewa tadi kan. Sewa dia anggap sebagai apa? Dia anggap yang kediaman tingkat atas tu dianggap sebagai belanja sewa kedai runcit. Sebenarnya dia tidak mematuhi prinsip entiti berasingan. Dia kena pisahkan. Untuk yang urusan perniagaan tak boleh bercampur dengan urusan peribadi. Jika dia menggunakan seperti tadi sewa di tingkat atas, dia kena rekod sebagai ambilan. Jadi itu bukan urusan kedai runcit dia. Okey, sekian, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan kita akan jumpa lagi video-video yang lain di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.